Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat daripada media, terima kasih kerana hadir sekali lagi untuk berkongsi maklumat kita pagi ini ya. Sebenarnya kita memanggil sidang media pagi ini kerana melihat beberapa perkembangan yang kita lihat tidak sihat, amat tidak sihat yang berlaku di luar sana, yang berlakunya mendatang kesusahan yang begitu banyak kepada kita para pengguna ya, para pengguna dan rakyat Malaysia. Baru-baru ini saya berbincang dengan Datuk Aziz daripada QPAC, kita semua tahu, yang melihatkan keadaan ini amat sedih lah pada saya. Pasal kita ni daripada dilahir masuk ke buayan sehingga ke liang lahat, pada kita ya memang ditipu. Dan kita ni maknanya semua orang memang kena tipu. Tapi yang saya tengok ya, kita di sini kita melihat banyak, kita menerima banyak aduan. Dan penipu-penipu di luar sana yang paling suka menipu, mereka mencari satu target yang cukup selesa. Target mereka adalah untuk menipu pegawai kerajaan. Ini antara yang besar. Pasal pegawai kerajaan dia boleh mendapat pinjaman walaupun gaji tak berbesar. Saya rasa ada gaji yang 2,000 lebih pun dapat pinjaman sampai 200,000 lebih. Jadi ini ditipu, dia guna duit ini kononnya buat pelaburan, akhir-akhirnya tidak jadi apa benda. Jadi kita amat concern. Tapi dia bukanlah orang lain dia tak tipu. Dia tipu juga semua orang lain. Tapi pasal pegawai kerajaan ini dia mudah dapat pinjaman, jadi menjadi sasaran yang utama lah pada saya, sasaran utama kepada para penipu di luar sana ya. Jadi kita lihat juga di tempat kita ni banyak juga pegawai kerajaan yang dah ditipu dan akhirnya menjadi bankrupt. Dan ada kes-kes tertentu pegawai kerajaan yang ditipu menjadi bankrupt. Salah seorangnya yang mengadu pada kita adalah pegawai satu agensi yang menggunakan pistol untuk siasatan. Tapi disebabkan dia bankrupt ni, dia menjadi masalah. Pasal pistol pun tak boleh pakai kononnya. Ini masalah yang besar ya kita lihat, yang melibatkan kehidupan kita semua lah ya. Jadi kita merasakan enough is enough lah, cukup lah. Kita pun dah tak mahu minyak naik, barang naik. Minyak tak naik pun barang naik. Minyak turun, barang tak turun. Jadi rasanya kita perlu berbuat sesuatu. Jadi saya berbincang dengan Datuk Aziz untuk merancang. Sebenarnya mereka baru ini buat satu seminar dan menjemput kita untuk berbincang berkaitan perkara penipuan ini, yang kita lihat begitu ramai orang-orang selain daripada pegawai kerajaan, orang biasa pun terkena. Jadi kita merancang dan daripada cadangan-cadangan ahli QPAC yang kita terima juga, agar mengisytiharkan ya tahun 2015 ini sebagai tahun perangi penipu, kempen perangi penipu. Kita anggap mereka ni penipu ya. Jadi itu asas kita berjumpa dan berbincang hari ini. Tindakan yang diambil oleh PPRM ni dan apa yang berlaku di luar sana ni tidak boleh dibiarkan. Gelagat penipuan yang berlaku hari ini sangat serius. Setiap pengguna harus berhati-hati, kerana kalau mereka tak berhati-hati, mereka akan ditipu. Paling mengecewakan kita lah, saya ada kes satu projek perumahan, contoh. Ini sebagai satu contoh. Yang saya nak sebut syarikatnya ialah syarikat MJ Properties, MJ Land Properties yang Sdn Bhd. Yang projek ni ada 477 unit rumah yang dibina. Tahun 2011 pembelinya 100% kakitangan kerajaan. Tapi hari ni, sehingga hari ni ada yang baru naik tiang tapi bayar dah 90%. Gaji telah dipotong. Guna arkitek palsu, guna peguam palsu, guna tuntutan palsu. Kerana dia markup price. Dia je betul tak? Orang betul lah. Harga sebenar dia markup price, kerana pembeli pun penipu jugalah. Penipu nakkan lebih duit untuk nak
dalam rumah dia berpakat dengan company, markup harga. Tapi bila Dapat company dia je. dapat duit, company tak bagi duit kat dia. Dia pula. Ada tipu. Allah. Kemudian yang bagi pembiayaan ni, bahagian pinjaman perumahan kita. Bahagian pinjaman perumahan pun kena tipu. Ya Allah. Jadi hidup dalam keadaan 100% penipuan. Saya rasa sedih. Saya boleh tunjuk pada you all lah, kan. Rumah-rumah yang apa nama di banner, kan, naik tiang je. Tapi bayar 90%. Apa akan berlaku kalaulah semua tempat berlaku situasi yang semacam ini, kan? Dia minta angkat sikit. Situasi yang mana beli rumah, gaji dah potong tapi rumah tak boleh duduk. Tak ada. Rumah Nak duduk atas tiang boleh tu. Tiang je. Tiang. Dan markup price harga. Jadi kalau dulu kita rasa orang bodoh kena tipu. Betul tak? Orang yang tidak pelajarannya tidak tinggi kena tipu. Sekarang ni yang kena tipu tak kira siapa. Sama ada dia profesional, sama ada dia graduate, sama dia usahawan, dia suri rumah, habis kena tipu. Tak dia kira dia Cina, Melayu, India, apa-apa bangsa sekalipun kena tipu. Bayangkanlah kalau berlaku banjir di Pantai Timur, di Kelantan, di Pahang, di Terengganu, di Perak, harga mineral sampai RM5 sebotol. Bukan tipu namanya tu. Orang bagi subsidi beras, bagi sumbangan beras, orang bagi bantuan beras makanan, beras dia jual. Tipu tu. Jadi berganda-ganda. Jadi elemen penipuan ini juga berlaku dalam kredit kad umpamanya. Dalam pembelian seperti mana kereta yang menggunakan CITOS. CITOS ni sebagai batu loncatan kepada dia. Owner yang pertama tak tahu dia daftar kepada CITOS. Tapi bila dia nak buat loan dengan bank, dia dapati dia dah terhutang dengan CITOS. Tak illegal. Tapi kenapa sekarang ini bank masih lagi menggunakan rujukan CITOS? Walaupun Sikri sudah ada dekat bank negara. Kita ingin pertikaikan kenapa CITOS ini yang punya added value yang sangat tinggi hari ini. Kenapa? Kerana bank berpegang kepada apa yang digunakan pakai oleh CITOS. Kita minta tutup CITOS ini. Supaya sekurang-kurangnya bila CITOS ini tidak ada, penipuan tidak akan berlaku. Kerana itulah sumber. Harga yang balance yang tinggal RM20, dia tak cas, semalam ada kes. Tok, RM50, baki RM50. Akhirnya RM50 jadi RM20,000. Lama-lama. Dia cas claim. Dia tak tutup pun. Tetapi akhirnya sampai satu hari, dia masuk dalam CITOS, nilainya RM20,000. Hutang terakhir dia ialah RM50 saja. Jadi, apa akan berlaku keadaannya dari segi perasaan, ilusi. Damage yang berlaku kepada kehidupan. Orang yang kecewa, give up. QPEX, kita terus terang kita katakan bahawa walaupun pejak awam sebahagian besarnya ada orang yang antara yang terbaik lah mungkin dia terpilih sebagai pejak awam pun kena tipu. Macam ni lah. Yang rumah, semalam pun ada lagi rumah yang Datuk sendiri pun dengar aduan-aduan yang datang. Dah dengan rumah tak siap, klaim dan sebagainya. Jadi sampai masanya untuk kita nak adakan gerakan bersama. Sedarkan ya. Untuk sedarkan masyarakat, untuk sedarkan pengguna, awasi dengan penipu-penipu ni yang bergerak atas nama-nama tertentu. Dan kalau kita biarkan gejala ini, akhirnya kita akan berada dalam satu lengkungan yang teruk, yang parah sebenarnya. Harga dah jadi luar biasa. Inilah barang. Ini tak termasuk lagi barang yang smuggle. Dia tipu dengan barang-barang yang tidak betul, yang tidak original umpamanya. Markup price yang berlebihan, kemudian ini nilai berapa tipu ni tu? Ini 45 juta sudah dibayar. Dan company ni tak tahu ada ke mana. 45 juta gons, dia sudah buat lari dah. Ini yang kita nak minta. Saya akan berjumpa dengan kerajaan, dengan Yang Berhormat Perdana Menteri mungkin selepas Yang Berhormat pulang daripada luar negara, supaya bagaimana nak selesaikan masalah ni. Takkanlah mereka nak membayar sampai mati sedangkan rumah tak boleh duduk.
Hari ini sebahagian kecil yang saya sebut hari ini satu saja. Tetapi ada puluhan Banyak puluhan lagi projek rumah yang dibina. Pemaju tidak ada lesen dengan KPKT. Tu pun pelik KPKT tu. kata kalau ni nak bantu suruh orang tu ambil lesen. Ha. Takkanlah orang tu nak ambil Penyangak nak ambil lesen lesen. dia. Penyangak, pembohong, penipu nak pergi ambil lesen. Lepas tu dia nak suruh orang ni bayar pula. Lesen kena bayar 2 juta. Nonsense. Siapa nak ambil? Dia dah kerja tipu. Dia kata tu. Dia kata kalau tak ada lesen macam Datuk sebut, tak ada lesen bukan bawah dia punya. Bukan bawah dia. Tak boleh lah kita kerajaan. Kita kerajaan, dia ada lesen ke dia tidak ada lesen, sepatutnya kita kena ambil peranan dan tanggungjawab. Jangan kerja lepas tangan. Ini orang hilang keyakinan. Ini kita minta dibantulah. Apa kata kalau yang kena ni yang depan saya ni. You all semua dah kena macam ni. Ingat menangis tak berlagu. Yalah rumah tu. Ini menangis tak berlagu. Tak kena bayar gaji. Tiap-tiap bulan potong gaji. Kita dah selesai baru-baru ni di Sarawak. Dah selesai. Alhamdulillah rumah pun dah diserah, diambil alih oleh Syarikat Perumahan Negara, telah disiapkan. Walaupun gaji dah 6 tahun, 7 tahun dipotong, barulah dapat ambil alih. Jadi kalau tidak ada PPIM, tidak ada KPAC barangkali lagi bermaharajalela lah mereka. Dan kita pengguna harus bersatu. Dalam apa juga keadaan. Kami tidak ada kepentingan apa-apa. Kepentingan kita supaya kita tidak ditipu. Itu saja. Bersama memikirkan pentingnya satu komponen diwujud oleh kerajaan yang kerjanya menangani perkara ini. Tak boleh nak biarkan ini KPDKK kena buat. Ini tak boleh Kementerian Jabatan Peguam Negara kena buat. Ini tak boleh, ini mahkamah kena buat. Ini tak apa, ini peguam PPIM ada. Bolehlah macam itu. Ha. Kalau kena kepada orang awam seperti mana saudara macam mana? Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.